Saudara-saudari, masa saya pemimpin beliau MBM itu mungkin umur 22 Setiausaha Agung dan 24 gitu jadi presiden, tentunya belum cukup, mungkin menimba pengalaman, dan sekarang saya saksikan pimpinan lebih matang, lebih bertanggungjawab. Jadi di antara oleh kerana kerajaan mengiktiraf mereka, dan sekarang ini desakan dan pandangan beliau itu diambil kira, satu tindakan yang bermakna adalah cara serius memandang pandangan-pandangan mereka dan menerima hujah-hujah sekiranya dipikir sesuai dan boleh dilaksanakan. Pengendalian hari belia, satu, permintaan supaya pentadbiran MBM dan program-program itu tidak ada kekangan dari segi keuangan. Kita bantu sekadar yang mampu, tetapi oleh kerana memandangkan saudara Izzat Hamid, Izzat Afifi dan rakan-rakan menunjukkan kesungguhan mereka termasuk dalam menjayakan negara madani dengan keyakinan, dengan ilmu, dengan nilai, dengan ihsan, maka saya setuju supaya diberikan peruntukan 5 juta ringgit setahun untuk Balai Belia Malaysia. Apa istimewanya MBM? MBM ini istimewa kerana badan-badan yang mewakili persatuan-persatuan, ya, itu kadang-kadang mewakili wilayah, mewakili sektor, mewakili kota atau desa, mewakili kaum, mewakili agama. Tapi Majlis Belia Malaysia boleh dipersatukan dengan semangat perpaduan yang jitu, dan sebab itu MBN di negeri sangat penting bagi menyelamatkan negara kita untuk membina kekuatan baru. Sebab itu saya kata anak muda sekarang mesti sedar bahawa masa depan mereka tentukan dengan syarat mereka punya komitmen, mereka punya sikap untuk menimba ilmu, mereka tolak kemungkaran, tolak rasuah, tolak kezaliman, dan angkat martabat rakyat. Dan kita nak jadi alat. Sebab itu saya kata saya tidak mahu anak muda ini menjadi semata-mata pak turut. Bincanglah secara terbuka. Majlis Perundingan Belia Negara satu hari suntuk bincang. Nak kritik, nak tegur, nak tanya, nak minta ulasan, silakan. Nak beda pandangan, silakan. Jangan jadi macai atau walaun. Guna masa untuk berfikir, menilai. Kita bawa ulama-ulama besar dunia. Kupasan mereka kadang-kadang berbeza dengan cara-cara yang disampaikan di bawah. Ajak anak muda, anjur perseteruan. Ajak anak muda, anjur perpecahan. Bawa anak-anak muda, hina dan cerca orang lain. Bila kita bawa ulama-ulama besar, ajak anak-anak muda, angkat martabat mereka, hormat satu sama lain. Berbeza besar di antara ulama besar dengan tokoh-tokoh kecil yang membawa mesej yang berbeza. Nah, ini maka bagi, kalau saya kata ini masa kita itu boleh kita beri makna sekiranya kita ada tekad yang betul, kita ada sikap yang betul, kita mau kebenaran, kita mau selamatkan negara. Jangan guna agama, jangan guna kaum untuk merosakkan negara. Saya tidak ada masalah sekiranya MBM mohon supaya dibincang hal-hal yang sensitif dalam negara, termasuk tindakan keras terhadap perasuah. Kita boleh bincang secara terbuka, tidak ada masalah. Kerana bagi saya, kalau tidak kita tangani dengan baik sekarang, tidak ada jaminan masa depan kita di tangan belia-belia. Kalau kita hutang tanpa kawalan seperti yang berlaku sebelum ini, hutang 1.5 triliun, siapa yang nak bayar? Generasi akan datang. Mengapa MBM atau persatuan belia tidak desak? Tanya, mengapa hutang kami nak bayar? Hutang untuk apa? Hutang untuk buka ladang, baik.
Hutang untuk majukan industri baik, tapi hutang untuk sakau, kami perang dengan mereka. Itu baru sikap orang muda yang semangat. Dah 5 juta dah dapat, cukup lah Izzat. Ada. Sudah. Dan ini termasuk hal-hal lain. Seperti saya sebut, training, macam Hana sebut rakan muda, itu melibatkan juga syarikat-syarikat swasta yang boleh menampung sebahagian daripada kos penganjuran. Kalau tidak, kita buat program yang banyak kita belanja, kesannya tidak ada. Kita kena hentikan amalan. Begitu juga tentang OKU yang menjadi dasar kita, supaya apa saja program, jangan kita tinggalkan kelompok ini, kerana kelompok ini memerlukan pembebasan dan keadilan. Kemudian isu yang disebut oleh Saudara Izzat dan Saudara Hanayo, itu isu penyertaan. Kita mau dengan belanja ini, Saudara Izzat, bagi tahu kian salam semua pimpinan MBM. Saya nak tahu laporan dalam 1 bulan ini, apa ada rancangan boleh pertamanya menambah keanggotaan belia-belia dalam persatuan-persatuan belia. Keduanya, memastikan penyertaan wanita di semua peringkat termasuk pimpinan MBM bermula dengan 30% minima. Ketiganya, memperhebatkan program-program ekonomi, latihan dan kebajikan, termasuk kesedaran belia untuk menunaikan tanggungjawab mereka menyelamat negara ini. 4 perkara ini, Saudara Izzat, MBM harus beri laporan dalam cukup 1 bulan. Kalau laporan tidak memuaskan, dari 5 juta turun 4. Tapi kalau laporan itu cukup cemerlang, dari 5 boleh tambah lagi insya-Allah. Terima kasih. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan segala sukacitanya meresmikan Hari Belia Negara 2023.